Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh dengar tak dengar suara? Tak dengar lagi suara? Tak ada suara, Ustaz. Allah. Macam mana suara ni? Mana suara tak ada? Dah dengar dah? Dah okey? Okey, baru dengar suara. Okey. Boleh eh? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. No sound, Ustaz. Suara dengar, Ustaz. Dengar? Ada dengar, ada tak dengar ni? Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni dapat kita bersua, kita bertemu dalam kelas SAPQ kita ni secara online. Okey, secara online. Okey, petang ni bersama Ustaz dalam modul Asas Tarannum Al-Quran. Okey, modul Asas Tarannum Al-Quran. Okey, tuan-tuan dah sedia belum ni? Dah sedia dah? Modul dah ada? Okey, modul dia dah ada. Nanti ada yang yang di share tadi tu. Ada yang share tadi tu modul. Okey, modul ada, dah ada semua, dah ada modul. Dah sedia, Ustaz? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, kita nak teruskan Kita nak teruskan dengan modul asas tarannum kita ni. Alhamdulillah. Semua harap sihat semua. Okey, semua diharapkan supaya disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala petang-petang ni. Okey, alhamdulillah kita nak terus. Pukul apa dah? Pukul 4.10 dah. Pukul 4.10. Kita habis hampir pukul 6 kita berhentilah. Okey, ada 2 jam ni. Okey, baik. Okey, kita kalau yang dah ada modul tu boleh buka slide tu. Boleh buka slide yang Ustaz bagi tu. Berkaitan dengan asas tarannum kita. Kita nak terus pergi kepada sesi pembelajaran kita. Sebelum daripada itu, kita mulakan dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, baik. Alhamdulillah, kita terus Kalau kat modul tu ada banyak sangat dia punya nak kena syarah tu. Tapi kalau kat slide Ustaz ni ada, Ustaz dah ambil poin-poin penting yang ada dalam slide tu. Yang insya-Allah untuk membantu tuan-tuan dalam exam. Dalam exam nanti. Okey. Okey, tuan-tuan, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, ustaz dan ustazah sekalian, kita nak terus kepada fasal yang pertama. Nanti ada apa-apa soalan boleh diajukan. Boleh diajukan kepada ustaz. Insya-Allah ustaz akan jawab. Okey. Fasal yang pertama, pengenalan ilmu tarannum kita ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Dalam pembacaan Al-Quran. Okey, dalam pembacaan Al-Quran terdapat suatu seni bacaan yang dinamakan dengan tarannum. Tarannum ni tuan-tuan okey. Okay, tarannum ni lagulah, maknanya lagu. Kita baca Quran dengan melagukan Al-Quran itu. Nanti kita ada dia punya dalil-dalil berkaitan dengan mempelajari ilmu seni tarannum Al-Quran ni. Okey, baik. Dinamakan dengan tarannum. Istilah tarannum. Okey, istilah tarannum. Yang pertama mungkin boleh dijadikan sebagai satu soalan dalam exam lah. Satu soalan dalam exam. Okey, istilah ini
istilah tarannum ini merujuk kepada seni bacaan Al-Quran secara berlagu. Kita nak belajar baca Quran. Tuan-tuan dah boleh baca Quran. Tuan-tuan dah boleh baca Quran dengan tajwid. Tadi sesi tengah hari tadi, okey, petang tadi kan, madah tajwid kan, tajwid 1. Madah tajwid 1. Okey. Jadi petang ni bersama Ustaz, iaitu dalam tarannum. Alangkah baiknya tuan-tuan belajar Quran, baca Quran dengan tarannum, dibaca Quran dengan tajwid, ditambah pula dengan tarannum. Tarannum, yakni bacaan berlagu. Berlagu. Ni teori tuan-tuan. Tuan-tuan ni belajar teori. Okay, secara teori online ni. Nanti kalau tuan-tuan nak belajar secara talaqi, secara orang kata apa ni, dia panggil apa ni? Disebut apa ni? Secara khusus lah. Okey, boleh. Boleh datang ke kelas. Di mana-mana sahaja kelas tarannum diadakan. Okey, baik. Jadi istilah tarannum itu sendiri merujuk kepada seni. Tuan-tuan, bila sebut seni ni tuan-tuan, seni ni dia merupakan satu ilmu yang agak susah. Satu ilmu yang agak susah, agak payah. Bukan calang-calang orang belajar tarannum ni. Sebab dah ramai dah pengalaman Ustaz, orang yang belajar Quran ni dia tak tahan. Dah akhirnya syahid di tengah jalan. Tak sempat nak belajar tarannum sebab tarannum ni susah. Tuan-tuan kena faham makna seni itu sendiri. Okey. Tuan-tuan kena faham makna seni itu sendiri. Satu benda yang halus. Bagaimana kita nak baca Quran dengan tarannum? Maka perlu kepada seni suara. Perlu kepada seni suara. Suara tuan-tuan tu. Nanti nak baca Quran, kalau tak ada suara, tuan-tuan tak boleh nak baca Quran. Tuan-tuan tak akan dapat baca Quran dengan tarannum. Nak baca Quran pun tak dapat kalau bisu. Kalau bisu, tak dapat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau bisu tak dapat baca Quran. Tuan-tuan, syarat nak baca Quran, sama ada nak baca Quran secara murattal ke, nak baca Quran secara bertarannum ke, tak berani nak baca Quran bertarannum. Okey, Puan Oli. Puan Oli nak baca Quran tak berani dengan tarannum sebab Puan Oli tak ada basic. Kan? Nanti tak ada basic lagi. Nanti kalau dah ada basic nanti, kalau dah dapat ke 7 basic tarannum nanti, insya-Allah Puan Oli lah orang yang pertama menyertai tilawah Al-Quran nanti. Ya. Okey, baik. Jadi okey, baik. Satu seni untuk kita baca Quran. Minta maaf ada gangguan sikit ada baby cat. Ada baby cat ni. Okey. Duk bunyi, duk nangis tu. Baru dapat online. Lain kejap. Okey, kejap tak ada. Tu lain tak ada tu. Okey, baik. Okey, satu seni. Jadi perlu kepada insya-Allah perlu kepada kepada kesabaran yang tinggi untuk mempelajari ilmu tarannum ni. Kena banyak-banyak sabar. Sebab dia susah, dia payah tuan-tuan. Dia tak macam ilmu tajwid. Dia tak macam ilmu tajwid. Dia tak macam ilmu resam. Dia tak macam ilmu bahasa Arab. Ini satu ilmu yang special. Ilmu yang special, ilmu yang terbaik. Okay? Sebab kita nak menambah baikkan bacaan kita dengan lagu-lagu Al-Quran. Kelas ni paling dinanti-nantikan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Nanti ni hari ni 2 jam ni mungkin kita syarah tentang modul tentang teori sahaja. InsyaAllah masa akan datang, jadual yang akan datang, kita akan buat sedikit latihan suara. Baby cat bukan menangis tu. Dia tengah bertarannum juga tu. Betul. Betul. Dia tak bertarannum tu. Dia beranak ramai sangat, mulalah tak terjaga. Ramai sangat. Ni baby cat ni. Dah datang dah. Ni dah datang ni. Baby cat ni. Sama Ustaz ni nak belajar tarannum juga ni. Nak belajar tarannum. Kejap duduk sini, jangan kacau. Ni sini.
Okey. Ambil dia pergi jauh bising. Okey, baik. Ingatkan ada anak kucing kat belakang rumah. Tak ada ni dalam rumah ustaz ni. Okey, baik. Dia selalu kacau tu. Nak. Mak dia ada pun dia tak pergi, dia pergi kat tuan rumah pula. Dalam comel. Okey. Okey. Apa ni? Okey, dah cerita pasal kucing tu, dah cerita. Kita masuk kita punya orang kata pelajaran kita ni. Okey. Alhamdulillah. Ustaz nak semua yang dalam ni pun ceria. Ceria, jangan stres. Petang-petang ni al-maklum lah. Petang-petang ni mengantuknya. Ada yang hari ni hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu tak kerja kan? Tak kerja. Kita release tension kita petang. Okey. Nak sambung okey. Istilah tarannum sebenarnya tuan-tuan tidak digunakan secara orang kata apa ni? Secara menyeluruh. Okey. Dia tidak orang kata apa, alhamdulillah. Allahu akbar. Dia tak, istilah tarannum ni tidak digunakan secara menyeluruh dalam negara Islam. Seluruh negara Islam dalam dunia ni ada tak guna perkataan tarannum. Tarannum. Ingat depan rumah saya tadi. Tak ada, memang tak ada. Duduk dalam rumah ustaz ni. Tak. Kat dapur tu kat dapur tu dapur sedang renovate. Dia masuk ke dalam rumah ni. Okey. Jangan kacau dia. Fokus pada ustaz ni. Nanti tak dapat ilmu ni, dapat ilmu kucing pula nanti kan. Nanti jawab soalan nanti kan keluar kucing tu. Suara kucing. Tu suara kucing tu tabaqak yang keberapa tu. Tabaqak yang keberapa suara kucing tu. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, aduh dia ni. Okey, baik. Dia kata tidak secara menyeluruh dalam negara Islam. Makna istilah tarannumnya hanya diguna pakai di Malaysia sahaja. Diguna pakai di Malaysia sahaja. Tak diguna pakai di negara-negara Islam yang lain. Meriah anak ramai ni. Ustaz Ashraf. Ustaz anak ramai ni. Okey, baik. Ia terhad kalau dia tidak digunakan secara menyeluruh dalam negara Islam. Ia terhad, okey, ia terhad kepada negara Islam di Asia Tenggara sahaja. Tarannum ni, perkataan tarannum tu sendiri diguna pakai di Asia Tenggara sahaja. Seperti Indonesia, seperti Malaysia, seperti Brunei, seperti Singapura. Alhamdulillah, terbaik Ustazah Nur Saidah. Itu semua tu dia panggil orang kata apa? Penggunaan perkataan tarannum, iaitu hanya dalam Asia Tenggara sahaja. Bahkan di negara-negara Arab yang lain tidak digunakan perkataan tarannum itu sendiri ya. Okey, baik. Seterusnya, di negara Arab ia lebih dikenali dengan istilah. Kalau tak guna perkataan tarannum seperti mana di Malaysia, di Asia Tenggara ni, habis tu negara Arab yang lain diguna perkataan apa? Dia guna perkataan maqamat. Dia guna perkataan maqamat. Dia guna perkataan taranni. Tu taranni. Ni tuan-tuan, ustaz dan ustazah sekalian, poin-poin yang ustaz buat dalam modul ni, dalam slide ni, merupakan hampir boleh dikatakan 70 hingga 80%, insya-Allah akan keluar exam. Akan keluar dalam peperiksaan. Jadi minta tolong ustaz dan ustazah tolong fokus sedikit. Fokus dalam bab orang kata apa ni, ilmu tarannum ni, khususnya dalam bab teori ni. Okey. Jadi kita ada, kalau kita tengok ni ada berapa tuan-tuan Kalau dalam modul tu ada berapa topik? Ustaz rasa ada 8 rasanya. 5 6 7 8. Berapa? Cuba tengok dalam topik dalam modul betul lah. Bukan dalam slide ustaz ni, dalam modul. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau bab teori ni orang kata dia mudah je tarannum ni.
Kacang je. Taranum ni kacang je tuan-tuan. Tak payah nak pening-pening kepala. Relax. Relax and steady. Ambil kau. 8 topik Ustaz Hajar. 8 topik. Ada 8 topik. Mungkin 4 topik. Okey, betul. 4 topik tu agak perlu kepada ustaz dan ustazah memberi fokus sedikit. Tidak termasuk maqam. Kalau cuba tengok dalam modul tu, maqam taranum tu duduk dalam topik yang keberapa? Cuba tengok. Cuba selak sikit tengok maqam ilmu taranum. Duduk dalam topik yang keberapa? Betul, ada 8 semua. Cuba tengok, cuba check tengok kejap. Okey, baik. Okey ni. Ada tak? Cuba tengok. Yang kelima, okay, alhamdulillah. Ustaz Darus. Okey. Yang ada 7 pula dah. Ada 5. Yang kelima. Ada top 5, 6, 7, 8 maqam taranum dalam Quran kan? Okey. 1, 2, 3, 4. Ustaz dan ustazah. 1, 2, 3, 4. Yang ni, okey. 1, 2, 3, 4 ni ustaz dan ustazah tolong fokus, tolong cuba memahami, cuba mencatat, mengambil isi-isi penting, poin penting yang terdapat dalam topik 1 hingga 5. Okey, hingga 4 kan? Hingga 4. Okey. Manakala 5 hingga 8 itu kacang je tuan-tuan. Ustaz dan ustazah ya. Topik 5 hingga 8. Okay, alhamdulillah. Belajar. Okay. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Insya-Allah, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, baik. Maqam dalam Quran ni, dalam modul tu duduk pada 5, 6, 7, 8. Okey. Fasal topik 5, 6, 7, 8 ni tuan-tuan jangan runsing. Ustaz ada orang kata apa ni, ustaz ada ada cara nak kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana untuk menjawab soalan peperiksaan nanti. Okay. Cuma topik 1 sampai 4 tadi tu tuan-tuan kena kuatkan sikit. Orang kata apa, kena berusaha sikit. Memahami orang kata apa, dia punya pengenalan dia, latar belakangnya, sejarah taranumnya. Yang tu agak apa ni, agak susah sikit lah sebab dia fakta tuan-tuan ya. Ustazah ya. Dia fakta. Dia tak boleh nak orang kata apa, mengencing. Istilah mengencing tahu tuan-tuan okey. Dia tak boleh nak mengencing. Dia tak boleh mengencing. Sebab apa tak boleh mengencing tuan-tuan? Kat mana nak dapatkan slide ustaz? Tanya urus dia. Tanya ustazah, tanya urus dia. Ustaz Halim ke? Tanya Ustaz Halim ke? Ustaz dah share tadi kepada Ustaz Halim. WhatsApp group tuan. Dalam WhatsApp group pun ada. Okey, baik. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi kena fokus ya. 1 sampai 4 je. Yang tu agak kena beri tumpuan sedikit. Sambil-sambil kita mendengar suara-suara yang lunak daripada latar belakang petang-petang kelas kita ni, daripada suara-suara kitun. Sautu kitun namanya. Sautu kitun. Suara-suara kucing yang sedang buat latihan untuk bertaranum sebentar nanti. Okey, baik. Okey, baik. Nak teruskan lagi boleh? Okey. Ingat tadi, tidak menyeluruh. Taranum tidak menyeluruh dalam semua negara Islam, tetapi khusus untuk Asia Tenggara sahaja. Negara lain dipanggil maqamat, negara lain ataupun dipanggil dengan tarani. Okey, tuan-tuan catat untuk exam. Catat untuk exam nanti. Okey, baik. Tuan-tuan. Okey, seterusnya. Okey, tujuan. Apakah tujuan kita nak belajar taranum ni tuan-tuan, ustaz dan ustazah? Tuan-tuan, ustaz dan ustazah ingat belajar saja-saja ke ni?
Main-main je ke ni? Tidak. Ada tujuan. Kenapa perlu kepada mempelajari ilmu tarannum ni? Mesti ada tujuan. 1 sampai 4 kena fokus sebab fakta. Tak boleh nak mengencing. Allahu Akbar. Dia ulang pula Ustazah Noli. Okey, tak boleh ya tu betul. Itu fakta. Jangan duduk main-main gitu duk mereka-reka soalan tu. Apa ni? Alhamdulillah. Inilah ustaz nak beritahu. Ustaz ni dah okey je. Tak ada masalah. Tuan-tuan janganlah takut. Tuan-tuan janganlah segan. Ustaz dan ustazah tanyalah soalan. Apa yang ustaz dan ustazah tak faham, insya-Allah dah ustaz akan sampaikan. Okey, baik. Jadi cadangan ustaz, kalau asar boleh minta break 10 minit untuk solat asar. Dan tak 10 minit tu. Nanti yang ni 10 minit Asar pukul berapa? 4.40. Okey, nanti kalau dah asar beritahu. Kita tengok macam mana. Tengok macam mana. Kita break 10 minit. Pukul 6 nanti takut lambat juga solat asar nanti. Tak apa Ustazah Noli, tak apa. Ustaz suka kalau panggil dengan panggilan manja. Ustaz dan ustazah. Mungkin itu merupakan suatu doa. Mudah-mudahan ustaz dan ustazah satu hari nanti boleh menjadi ustaz dan ustazah. Jadi bukan niat nak belajar kerana nak dapat title ustaz dan ustazah. Okey. 1 hingga 4 fakta tak boleh kencing. Jangan duk ulang tak boleh kencing tu. Nanti kena batu karang nanti. Masalah pula nanti. Nak baca kena batu karang. Jadi Jason King tahu. Siapa yang ada batu karang nak kencing, muka dah jadi macam Jason King tahu. Kena buat close up, kena long up, apa semua tu. Kena tengok macam mana Jason King duduk dalam tandas apa. Doa amin insya-Allah. Amin. Itulah tujuan ustaz. Bukan ustaz sebut ustazah ni kerana nak menghina ke menjatuhkan marwah. Tak adalah. Tak ada. Niat ustaz mudah-mudahan keberkatan Quran yang ada kat mulut ustaz ni menjadi asbab kepada tuan-tuan satu hari nanti akan jadi ustaz dan ustazah. Cuma jangan niat belajar nak jadi ustaz. Jangan kita niat belajar nak jadi ustaz, nak jadi ustazah. Belajar dulu. Belajar dulu. Ustaz dan ustazah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, bukan orang. Bukan makhluk yang kurniakan ustaz dan ustazah kepada kita. Allah Ta'ala akan kurniakan title tersebut kepada kita. Yang penting ikhlas untuk kita belajar. Okey, baik. Mana tadi? Kat depan ustaz ni pun ada slide juga ni. Ada slide juga ni. Okey. Jadi tujuan dia apa ustaz dan ustazah? Pelajar-pelajar yang ustaz kasih, yang ustaz sayang ni, apa tujuan? Yang ni kena tahu ustaz dan ustazah ya. Mempelajarinya. Apakah tujuan mempelajari Quran ni? Untuk meningkatkan. Tujuan belajar tarannum ni ialah untuk meningkatkan mutu. Tuan-tuan jangan salah faham tahu. Mutu bukan kutu. Mu bukan ku. Mutu. Dan seni kepada pembaca dengan mematuhi syarak. Tu. Alhamdulillah, insya-Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan berkat Allah Ta'ala kurniakan kepada kalian. Mudah-mudahan satu hari nanti ikhlas. Itu penting. Ikhlas belajar. Jangan kata nak belajar, nak dapat ilmu, nak tunjuk korang. Jangan. Itu bukan ustaz. Tu tak tahulah. Mambang manalah tak tahu. Jangan niat gitu. Hati tolong jaga sikit. Hati kita kena takliah sikit hati. Bersihkan hati kita sikit supaya ilmu yang kita belajar ni dapat kita pegang dan kita amal. Okey. Apa tujuan dia tuan-tuan? Meningkatkan mutu dan seni. Mutu, seni, kualiti bacaan tu. Macam mana tu? Tak adalah baca macam apa ni, boleh baca je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mutu dan kutu pula diulang.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh baca kalau baca macam tu Ustaz baca tadi, tapi dia macam tak ada mutu lah. Mungkin banyak kutu. Kutu-kutu ni yang kita nak kena buang. Kita nak buang kutu ni supaya dia timbul mutu dan kualiti bacaan kita. Okey, selagi mana nak bertarannum tuan-tuan, jangan duk sedap sangat lenggok bunga tu, duk buat lagu tu. Tajwid kena jaga. Itu maksud mematuhi syarak. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Okey. Apa makna tartil tuan-tuan, ustaz dan ustazah? Nabi SAW sebut at-tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Iaitu mempelajari Al-Quran dengan menyebut, mengeluarkan suara, menyebut setiap huruf Al-Quran hijaiyah. 28 huruf Quran itu di tempatnya. Di tempatnya. Makhraj huruf di tempatnya. Disebut. Wa ma'rifatil wuquf, dengan mengikut syarat-syarat lain. Apa dia? Menjaga bacaan dia dari sudut waqaf ibtidak. Kena jaga juga dari sudut orang kata apa ni, kadar panjang mad. Keselarasan panjang harakat mad kena jaga. Kalau dua-dua, kalau empat-empat, kalau enam-enam, jangan duk bantai 15 harakat pula dah. Waladdallin, mad lazim kalimi musaqqal dibantai 15 harakat. Hancur. Okey tuan-tuan ya. Pengajian Al-Quran dengan pelajaran bahasa Inggeris untuk membantu pelajar. Niat tak baik sangatkah ustaz? Maaf tanya. Apa tu? Kalau niat nak kaitkan pengajian Quran, nak kaitkan dengan pengajian bahasa Inggeris, boleh je. Tak ada masalah. Boleh je, tak ada hal. Boleh. Siru ala barakatillah. Terus. Mutu dan kualiti bacaan. Betul. Betul. Yang tu ustaz nak tekankan. Jangan duk sedap saja. Ramai duk baca Quran. Ramai duk baca Quran. Ramai yang pandai tajwid Quran. Pakar Quran. Baca Quran, tajwid dia meleleh tajwid dia. Meleleh tajwid dia. Okey. Bila masuk tarannum, hilang tajwidnya. Asyik duk. Okey. Asyik duk bertarannum sangat sampai tak jaga mutu, tak jaga kualiti, tak jaga waqaf ibtidak, tak jaga orang kata apa ni, makharijul huruf. Itulah yang disebut kepada kita nak jadi qari. Tuan-tuan, satu lagi, belajar tarannum jangan niat nak jadi qari. Jadi qari. Jangan niat nak jadi qari'ah. Okey? Qari'ah. Bukan qari'ah. Nanti sebut nak jadi qari'ah. Tuan-tuan nak jadi qari'ah, buat apa jadi kampung? Qari'ah tu kampung. Qari'ah. Qari'ah ni ialah pembaca Quran perempuan. Qari, pembaca Quran lelaki. Okey, baik tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan belajar tarannum, jangan duk set ke dalam dada dan hati ni niat ni nak jadi qari. Jangan. Qari itu anugerah Allah. Qari'ah ni ialah anugerah Allah. Jangan kita nak buat tak lagi. Tu kita nak kita kena buat dulu. Buat dulu. Cita-cita tu tak kisah, tak jadi masalah, tak salah. Cita-cita nak jadi qari tu. Jadi jangan niat nak jadi qari. InsyaAllah dengan Quran tuan-tuan akan jadi orang hafiz. Dengan Quran tuan-tuan akan jadi orang seorang qari dan qari'ah. Okey. Ustaz ni pun dah hampir 25 tahun dengan tarannum Quran ni. Hampir dengan 26 tahun dengan tarannum Quran sahaja. Okey, dengan tajwid tak payah cakap lah. Dengan tarannum dah 26 tahun dah dengan tarannum, duk main tarannum ni. Sampai sekarang masih lagi orang kata apa, tak rasa jemu dengan Quran. Masih tak jemu dengan Quran. Sebab apa? Sebab kita baca Quran dengan tajwid, kita baca Quran dengan tarannum. Okey.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Masya Allah, indahnya Quran dengan tarannum. Okey, baik tuan-tuan. Okey, ingat tu, tujuan meningkatkan mutu kepada pembaca dengan mematuhi syarak, jaga tajwid Quran. Okey, baik. Tuan-tuan, ada soalan boleh tuan-tuan boleh tanya, boleh ajukan kepada ustaz. Insya-Allah slide pun ada, kitab pun ada kat depan ni, tak ada masalah. Don't worry, be happy. Tak ada masalah. Tanya. Okey, kita nak kongsi. Ikut sekali, pancik juga. Amboi. Pancik, tayar kena paku tu kot. Kena pancik tu. Tayar kena paku. Okey, baik. Indah Al-Quran dengan tarannum. Masya Allah. Barakallah fik. Okey, terus. Lagu apa itu tadi ustaz? Itu lagu nahwan. Lagu tarannum nahwan secara murattal. Tarannum nahwan secara murattal. Nanti kita berjumpa dalam sesi yang akan datang. Ustaz buat lagu lain pula. Lagu jiharkah pula. Apa beza tarannum dan murattal? Okey. Tarannum dan murattal. Tarannum tu lagu tuan-tuan Ustaz Saifullah. Ustaz Saifullah. Okey. Tarannum itu lagu. Murattal tu jenis bacaan. Dia ada satu murattal, satu mujawab. Sama-sama. Maqamat dengan taranni sama. Cuma maqamat taranni diguna pakai di negara Arab yang lain. Bukan di Asia Tenggara. Okey. Tarannum digunakan di Asia Tenggara. Okey. Jadi ustaz nak balik kepada tarannum murattal tadi. Murattal. Yang ustaz baca tadi, tarannum murattal, tarannum nahwan. Menggunakan bacaan secara murattal. Kalau mujawab, di cara lain. Mujawab dibaca macam tilawah Quran tu, macam nak bertanding tu. Macam nak bertanding kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim syarat bertarannum. Kena suara sedap ke ustaz? Sedap tu boleh dibuat Ustaz Zara. Okey. Ustaz Zara, suara tu boleh dibuat macam ustazah masak. Nasi goreng. Kenapa tak sedap? Sebab tak letak ramuan dia. Goreng nasi saja, mana sedap? Ada. Letak kicap sikit, letak cili sikit, letak bawang sikit, letak apa lagi? Letak perasa-perasa, letak apa sayur-sayur. Supaya dia jadi sedap. Tarannum ni macam itulah. Dia tambah dengan orang kata apa, ingredient dia banyak tu. Okey. Okey. Maksud murattal, bacaan mendata. Murattal, bacaan mendata. Macam Ustazah Noli baca dalam sembahyang tu. Itu murattal. Ustazah Noli jangan baca secara mujawab dalam sembahyang. Tumbang nanti. Baca macam murattal. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih yang bertanya. I love you you all. Okey, I love you. Mana tadi? Maqamat taranni sama. Okey, baik, terus thanks. Mana terus tabarakallah Allah. Seafood. Apa pula seafood ni? Seafood kat kedai siam lah bang. Abang Azri. Seafood. Calling ustaz. Kita pergi kat seafood.
Makin semangat ni, alhamdulillah. Tuan-tuan pun, ustaz dan ustazah pun mesti kena semangat macam ustaz. Ikhlas nak mengajar ni, nak tengok, nak lahirkan anak murid. Anak murid yang begitu mantok. Okey. Bukan belajar saja ni. Lepas belajar balik simpan, letak dalam almari, tak nak. Dah tua ni ustaz. Jangan. Ustaz Zanoli umur berapa? 60, 50. Boleh lagi. Ustaz cakap tadi I love you itu ustaz. Okey baik. Apa ni? Jangan kira suara, jangan kira umur. Umur jangan kira. Ustazah Rogayah Sulong. Tuan-tuan kenal tak? Qariah antarabangsa. 7 kali Johan antarabangsa. Hajah Rogayah Sulong dari Terengganu. Umur sekarang dekat 70. Masya Allah. Suara dia tu Masya Allah. Jangan buat alasan sebab kita tua lah, suara kita tak sedap lah. Benda tu boleh dibuat. Okey. Apa ni? Syah apa tu? Syah apa nama ni? Nak sebut macam mana ni? Syah Suryana apa benda lah. Sorry lah, I'm sorry. Saya tak pernah teranum. Belajar. Dia berpuluh tahun ustaz. Itulah. Tak apa. Jadi ustazah ni bukan kata nak masuk musabaqah. Sekurang-kurangnya ustazah Noli boleh baca dalam solat. Cukup lah. Dah solat cukup lah. Nak masuk musabaqah buat apa lagi? Umur 70, 60 apa lagi? Kan? Tak payahlah. Sekurang-kurangnya nanti bila ada qari yang memperdengarkan Quran, ustazah tahu. Oh, ini Bayati, ini Hijaz, ini Sikah, ini Sikat. Ambil kau. Nak berlatih nafas biar panjang. Betul. Nafas biar panjang. Menyelam dalam air, dalam kolam. Selam. Jangan sampai timbul. Kalau tak timbul, tak tahulah tu. Panggil orang lah. Tak, kalau niat nak belajar taranum untuk ajar orang lain, Allah Masya Allah Ustazah Nur Hidayah. Masya Allah Tabarakallah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik ustazah yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Memang mantap. Tak pernah test power. Rugilah. Nikmat Allah Ta'ala beri ustazah ini. Nikmat Tuhan bagi suara kita ni. Nanti ada banyak suara kita tuan-tuan. Betul. Hajah Rogayah Sulong. Tu ustaz boleh talaki dengan bacaan ustaz ke? Boleh. Nanti boleh talaki bacaan dengan ustaz. Tak ada masalah lah. Boleh. Boleh lah, boleh. Okey. Terus. Okey. Hajah Rogayah Sulong betul. Okey. Saya rasa dah terjawab semua soalan ni. Ada soalan lagi? Hantar lagi soalan. Hantar lagi soalan. Tak ada masalah. Yang penting, saya tak pandai taranum. Dia bukan tak pandai taranum. Dia malas. Kalau penyakit malas ni tak ada ubat tau tuan-tuan. Ustaz dan ustazah. Ustaz jumpa seorang tu, dia kata kalau penyakit malas ni, dia kata apa ubat dia? Mati. Lebih baik matilah kalau malas. Buat apa hidup? Ustaz semangatlah, makin berkobar-kobar nak belajar. Masya Allah. Ahlan. Mai nak ajar ni. Mari nak ajar ni. Macam jual ubat pasal minggu pun ada bunyi ni. Pasal malam. Allahu Akbar. Seronok belajar taranum ni tuan-tuan. Rugilah tak belajar taranum. Dulu sebut taranum, apa benda taranum? Lagu apa? Nyanyilah Quran. Apalah kau ni? Belum masuk lagi kelas. Itu yang online. Kalau kat kelas nanti siap kau. Ustaz suruh seorang baca nanti. Okey baik. Tak ngantuk kan? Tak ngantuk. Okey baik, nak terus. Habis tujuan dah habis. Tujuan dah habis, nak terus mana slide? Mananya? Kau pergi sini je. Ke sini. Okey, alhamdulillah. Okey, pengertian taranum. Kita dah pergi ke topik ketiga. Fasa pertama, topik kedua baru ni. Pengertian taranum. Okey tuan-tuan. Ni nak jawab soalan periksa kan? Nak bagi ilmu ni. Nak bagi jawapan ni. Nak suruh dapat semua Mumtaz Sofi. Alhamdulillah, tak sabar. Alhamdulillah. Nanti insya-Allah doa. Masya-Allah doa. Dah azan asar ustaz. Okey. Nak berhenti dulu ke?
Ustaz jual ubat laku ni. Oh, boleh tahan juga mulut kau je. Ubat malas adalah mati. Okey, kita berhenti jap boleh? I give you 10 minit. 10 minit, 10 minit untuk sembahyang. Boleh? Okey, berhenti. Pergi sembahyang dulu, sembahyang dulu, sembahyang dulu. Sembahyang, solat. Jom. Berhenti. Tak, sembahyang dulu.
Allahu Akbar. Kucing ustaz pun ikut Taranum juga ke? Taklah. Ya, tu kucing Quran tu. Pergi kat baby tu. Dia kat baby tu. Baby panggil. Baby panggil tu. Pergilah. Baby nak cak susu. Baby nak susu ke? Mamat. Mamat. Dia kat baby tu. Baby nak susu. Apa nama Mamat ni? Okay, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Okey, hadir. Mak dia sudah balik. Dia bising je. Sekejap ya. Nak betulkan skrin ni. Okey, masuk dulu. Sekejap. Macam mana nak buat ni? Okey, hadir. Okey, hadir. Ni tinggi sikit. Okey, baik. Okey, kita sambung. Alhamdulillah. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Selesai tunaikan orang kata hutang, bayar hutang. Dah settle bayar hutang. Okay. Kita terus, tak ada gangguan dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula dalam TV Al-Baghdadi Malaysia. Di Akademi Al-Baghdada. Al-Baghdadi. Okey. Baik, hadir. Okey, baik. Kita nak teruskan tuan-tuan, Ustaz dan Ustazah. Nak teruskan semua pengertian Tarannum. Okey, pengertian Tarannum Al-Quran. Jadi Ustaz dan Ustazah nak belajar Tarannum, jadi kena memahami apakah maksud, apakah makna, definisi, ta'rif Tarannum itu sendiri. Okey, baik. Tarannum ni seperti mana yang Ustaz sebut pada awal tadi, dia bermaksud menyanyi. Jadi bertemu kembali.
menyanyi ataupun mendendangkan atau memperelokkan suara. Soalan tu Ustaz dan Ustazah, itu soalan tu tarannum maksud dia apa? Menyanyi, mendendangkan atau memperelokkan suara. Itu tarannum. Nanti kalau keluar soalan, tu jawapan dia. You know? Okey, baik. Yang kedua, perkataan tarannum berasal daripada perkataan tarannama. Tarannum ni berasal daripada perkataan mak kau nak terbalik pula dia ni. Sekejap ya, nak kena setting. Okey. Berasal daripada perkataan tarannama. Ya tarannamu. Tarannum. Makna apa tu? Lagu. Tarannum ni lagu. Jadi ustaz nak ajak ustaz dan ustazah semua dalam TV kita petang-petang ni. TV kita pada petang ni untuk menyanyi, nak belajar menyanyi, tapi nak menyanyi lagu Quran, bukan menyanyi lagu tak apa-apa tu. Daripada tuan-tuan menyanyi lagu apa-apa yang tak memberi makna yang baik, keinsafan pada kita, baik kita baca Quran dengan tarannum Quran, lagi best. Okey, baik. Okey, ingat tu jawapan tadi. Yang ketiga, tarannum digunakan. Tarannum ni diambil daripada suara siapa? Nak jadikan tarannum ni, dia nak bentuk satu tarannum ni. Tuan-tuan, dalam tarannum ni tuan-tuan, nanti kita Ustaz akan sebut sikit. Dalam tarannum ni, apa yang terdapat dalam ilmu tarannum ni? Tuan-tuan? Okey. Jadi sebelum daripada tu, saya nak kongsikan dengan Ustaz dan Ustazah sekalian, tarannum digunakan bagi suara haiwan. Tu suara haiwan. Memanglah suara kucing, suara haiwan termasuklah kucing. Suara burung, lagu-lagu ni dia ada nada. Nada ni suara kita ni Ustaz dan Ustazah. Nada dia maksudkan itu dengan suara kita. Nada. Dia ada rentak. Dalam tarannum tu dia ada rentak. Rentak dia. Okey. Rentak. Rentak. Ataupun dia panggil tempo. Ataupun disebut dengan kelajuan. Nak laju bacaan kita tu, nak laju setakat mana? Nak laju berapa puluh kilometer sejam? Ada 20 ke 40 km sejam ke 60 km sejam ke 110 km sejam ke, itu dia panggil rentak. Jadi tuan-tuan kena setting betul-betul nak baca Quran ni, dengan suara yang ada, dengan rentak. Rentak tu. Lepas tu lah baru dia ada irama. Irama ni apa? Tadi rentak 1 1 1 1. Ni kalau disebut irama, dia gini. Ni. Dia ada lengguk, naik turun, lengguk, kiri kanan, atas bawah, utara selatan, tenggara timur, macam-macam lah. Dia lengguk. Itu dia panggil irama. Yang nak buat irama itulah yang payah tu tuan-tuan. Nak setting rentak tak apa, boleh setting. Boleh setting kita punya, nak setting menyeting tu. Nak setting menyeting rentak tu tak ada masalah. Jadi kalau nak buat orang kata apa ni, irama tu, okey, apa tu? Ceria macam ni, pelajar rasa tak sabar nak tunggu next. Masya-Allah, ada rentak tempo. Okey, alhamdulillah. Danggar utama. Johor ni danggar ni. Okey, insya-Allah sama ustaz nanti. Tak ada masalah, nanti nampak real. Kita test seorang-seorang. Baru kau tahu langit tu tinggi rendah. Betul, suara dia ada nada. Nada tu suara lah. Sebab tu syarat nak mengaji Quran, syarat nak bercakap, mesti ada suara. Orang bisu tak boleh baca Quran. Orang buta boleh baca Quran. Orang bisu nak baca Quran macam mana? Boleh, tapi dengan isyarat. Macam-macam lah, tak tahulah apa. Tak belajar lah ilmu tu. Okey, baik. Jadi dia ada suara, dia ada rentak, iaitu tempo. Dia ada irama. Yang irama ni ustaz kata ni agak susah.
Yang tu kena dengar, kena betul-betul dengar, hayati, tangkap dia. Tangkap dia, dapat tangkap dia, cuba buat. Dia kalau dengar saja, oh senang je ustaz baca tu, macam mudah je. Kalau mudah, silakan. Silakan. Ustaz 25-6 tahun ni tuan-tuan, masih belum lagi dapat Johan antarabangsa. Belum lagi. Nak kata senang tak senang. Semua ada cabaran semua tu. Bertemu dengan semua anak-anak murid. Bertemu semua anak-anak murid tok guru yang sama di Malaysia ni. Jadi agak susah untuk kita nak, orang kata apa, nak melepasi step. Sebab ilmu tu memang masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Okey, cuma tunggu masa je. Quran ni merupakan rezeki Allah kepada kita. Rezeki. Kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, ada rezeki. Macam mana? Tunggu je lah. Okey, baik tuan-tuan. Dia kata suara haiwan. Suara burung. Suara kucing tadi. Suara suara harimau. Suara harimau. Suara gajah. Suara gajah. Jangan pula guna suara keledai. Suara keledai. Suara yang paling buruk. Suara paling buruk dalam dunia ni suara keledai. Jangan guna baca Quran dengan suara keledai. Muka pun tergelak tengok. Okay. Itu anugerah Allah Ta'ala beri kepada dia. Nama je keledai. Tuan-tuan yang baca gitu, guna suara burung. Okay. Dia gabung dengan suara air yang mengalir. Macam mana bunyi air? Nak buat susah lah. Bunyi air. Bunyi pokok. Suara pokok. Tahu pokok ada suara tuan-tuan. Bukan pokok dia keluar suara mambang. Bukan. Tak. Pokok yang ni kalau dia banyak ni, dia bergeser-geser tu. Itu orang-orang seni dulu, ahli muzik dulu, dia ambil daripada benda-benda tu bunyi, diolahkan bunyi-bunyi tersebut menjadi satu irama. Satu irama. Okey. Irama disusun dengan sistematik. Dengan sistematik. Okey, baik. Secara sistematik je. Okey, baik. Jadi suara haiwan yang menarik dan merdu. Tidak termasuk suara keledai tau. Keledai tak merdu. Merdu apa bunyi? Macam tu. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Taranum dari sudut bahasa yang kita bincang tadi tu, perkataan asal dari tarannama yang maksudnya menyanyi, mendendang apa semua tadi tu, suara haiwan tu tarannum dari sudut bahasa. Apakah okey, yang okey, mana tadi? Dari sudut bahasa. Okey, dari sudut bahasa. Jadi soalan akan keluar kat situ. Soalan akan keluar dekat situ. Kat situ tu. Nanti fokus tu sikit. Fokus. Tuan-tuan nak belajar ni untuk exam kan? Betul. Tuan-tuan nak belajar untuk exam kan? Untuk exam kan untuk amal. Kalau untuk exam tak bagi jawapan. Kalau untuk amal belajar je lah. Gurau je. I'm sorry. Okay, baik. Okey, terus. Kita nak terus kepada sudut istilah. Apakah yang dimaksudkan dengan tarannum dari sudut istilah? Okey. Memfokuskan suatu seni, suatu ilmu yang memfokuskan kepada alunan suara. Sebab tu tuan-tuan kena belajar seni suara. Tuan-tuan kena masuk kelas. Atas kelas, iaitu berkaitan dengan tahsin as-saut. Tahsin as-saut. Tahsinus saut. Panggil. Apa benda tu? Latihan suara. Latihan suara, okey. Latihan suara. Okey, baik. Sekejap Ustaz nak ambil suara sekejap. Kejap je. You give me 2 minit. Untuk Ustaz nak pergi ambil suara. Kejap je. Tunggu, jangan lari tahu. Okey.
Alhamdulillah, barakallah. Itu yang nak tu. Belajar untuk amal. Okey, bukan belajar untuk belagak, tidak. Jangan ada sifat tu sifat mazmumah. Okey, kita nak terus fokus. Dia ada apa tadi? Ustaz sebut tadi ada jenis tahsin as-saut. Tahsin as-saut. Okey, tahsin as-saut iaitu belajar bagaimana untuk apa? Memperelokkan suara. Okey. Ustaz buat contoh. Ustaz buat contoh فهب لي توبة واغفر Okey. Tuan-tuan boleh amal. Tuan-tuan boleh buat latihan. Okey. Itu latihan bagaimana untuk nafas kita menjadi panjang. Okey. Fahab li taubatan. Tu lepas tu tarik tarik nafas. Waghfir boleh. Try lah. Try. Tak bunyi pun. Tak dengar pun. Alah, try lah. Beli kat kedai lah. Kat kedai berlambak RM30 je lah. Ni. Pink color lagi ni. Purple color lagi ni. Tengok tuan-tuan tengok dia punya mic ni, tuan-tuan dah tahu ni memang orang seni. Ni orang seni punya ni. Mana ambil nafas tu Ustaz? Kalau nak panjang, letak tong gas kat belakang. Pergi kat dapur, ambil gas, letak kat belakang, pakai untuk panjang nafas. Mana ambil Ustaz nafas tu? Ustaz, sebab Taranum ni ada exam praktikal ke? Tak ada. Taranum tak ada praktikal. Semua teori semua ni. Okay, keluar suara dari hidung ke Ustaz? Lah. Tak. Dari mulut lah. Suara kat mulut apa? Suara kat hidung sengau lah. Faham ni. Jadi sengau lah. Kita nak berapa panjang? Sepanjang yang boleh. Buat latihan. Kalau hari ni dapat berapa? 20 saat. Contohlah 20 saat. Esok mesti dapat 21 saat. Lusa mesti dapat 22 saat. Mesti dia naik. Apa amalan? Jangan tinggal makan. Makan je, nak makan apa? Tanya amalan apa? Amal buat latihan lah. Buat latihan. Biar banyak latihan. Okay. Test. Selam muka dalam baldi. Tak muat tu. Baldi kecil sangat. Selam muka dalam apa tu, dalam kolam tu. Terjun dalam kolam sekali. Tarik nafas. Masya-Allah. Bagi Ustaz Taranum. Masya-Allah. Tabarakallah. Masya-Allah. Yallah. Okey. Guna suara. Okey, boleh. Terus buat macam Ustaz buat tadi. Innal ladzina kafaru
Okey tak? Senang tu, senang je, kacang je tu. Okey. Itu dalam bengkel, tahu bengkel. Ni teori. Ustaz bagi sikit suntikan tu supaya dia pak di hati. Allahummah. Rasa rasa tak nak belajar dalam online ni tahu. Rasanya macam tak nak belajar dalam online ni. Nak macam mana nak ni masih ber-PKP lagi ni. Kerajaan masih belum umum lagi, betul-betul clear lagi daripada penyakit ni. Okey, kalau nak kelas nanti marvelous. Beautiful punya suara. Okey, baik. Mana tadi? Ada letak fokus kepada alunan suara. Tadi ada tu. Dah. Ni suara juga ni, tapi dipanggil suara vokal. Kena latihan suara vokal. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Boleh. Orang kata minum air sejuk nanti suara tak best, betul ke Ustaz? No comment lah, sebab Nabi tak minum air panas. Tak tahulah, no comment lah. Nabi tak minum air panas. Nabi minum air sejuk. Air sejuk. Tak tahulah nak kata ais ke. Tak, dia sejuk. Dia tak panas. Okay, itu terpulang kepada tuan-tuan lah, Ustaz dan Ustazah sekalian lah. Okay, Nabi memang tak minum air sejuk. Apatah lagi bila panas ditiup, lagi tak boleh. Makanan panas, minuman panas tak boleh ditiup. Nabi tak ajar gitu. Okey, baik. Jadi minumlah benda-benda yang sejuk. Bagi Ustaz lah. Tuan-tuan nak ikut, tak nak ikut pun ikutlah. Okey, baik. Terus fokus kepada alanan. Ada rentak nada irama. Okey, nada, rentak dan irama. Okey, tujuan bagi apa? Kenapa kena belajar suara ni? Ni peti suara ni tuan-tuan. Ni leher tuan-tuan ni kat sini ni, dia panggil apa ni? Dia panggil peti suara. Alah, duduk situ pula dia. Dah, wait. Tuan-tuan tengok dalam modul tu. Dalam modul tu apa ni? Ada dalil-dalil lah dalam Quran tu, maqam. Tengok. Ada hadis. Ada hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan tarannum ni. Dengan tarannum ni. Mana ni? Tengok ni. Ini dah tatbik ni. Sekejap ya. Okey, Ustaz buka soalan dulu. Ustaz buka soalan dulu. Masih Ustaz nak cari dulu jawapan ni. Bukan jawapan, hadis Nabi pertama zahab. Ini fasa kedua. Mana je? Sambil-sambil tu boleh ajukan soalan. Tarannum pada zaman. Okey, tengok dia kata tu, hadis Nabi tu. Kita tengok ada hadis Nabi ni. Ni. Okey. Tuan-tuan tengok. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari berkaitan dengan suara ni. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Abdullah ibni Qais. Okey. Ataupun inna Abdullah ibni Qais atau Asy'ariyun u'tiya mizmaran. Dia kata apa tu? U'tiya mizmaran min mazari Ali Daud. Dia panggil Ali Daud. Qala Rasulullah SAW, inna Abdullah ibn Qais au Asy'ariyun u'tiya mizmaran min mazamiri Ali Daud. Dia kata apa tu? Sesungguhnya Abdullah bin Qais atau Asy'ari, Al-Asy'ari dianugerahkan. Abdullah bin Qais, dua orang ni, Al-Asy'ari, dia anugerahkan, iaitu apa dia tu? Mizmaran. Apa mizmaran?
min mazamirin. Mizmaran min mazamirin. Apa tu? Suara yang sedap. Dua orang ni, sahabat Nabi ni mempunyai suara yang sedap. Iaitu daripada jenis mizmar, seruling. Mizmar ni seruling lah. Bangsi, seruling, piano, cakap pandai lah alat-alat muzik tu. Dah, keluarga Nabi Allah Daud alaihi salam. Sebab apa? Nabi Allah Daud alaihi salam kalau dia baca Quran, tuan-tuan sedia maklum kan? Dah. Burung berhenti tuan-tuan. Nabi Daud baca Quran, burung boleh berhenti terbang. Berhenti burung. Tuan-tuan baca Quran, burung berhenti tak? Tuan-tuan. Hello. Assalamualaikum. Tuan-tuan baca Quran, rasa burung berhenti tak? Ustaz yang belajar 25-26 tahun Quran ni tuan-tuan, burung tak berhenti tuan-tuan. Kalau yang tak belajar Quran tu rasanya terberak burung tu. Dia tak berhenti. Alamak, dia kata apalah baca Quran ni. Sampai seret-beret burung. Jadi kita nak baca Quran seperti mana nak memperhiaskan. Ada hassinul. Hadis yang lain disebut hassinul Qur'ana bi aswatikum. Hassinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah, perindahkanlah, elokkanlah Al-Quran itu dengan suaramu. Bacalah Al-Quran itu dengan memperindahkan kalam-kalamnya dengan suaramu. Tengok. Jadi suara ni penting tuan-tuan. Sebab tu kena jagalah suara ni. Okey tuan-tuan. Mana lagi ni? Ada tak orang ni? Assalamualaikum. Tak ada komen pun. Mana lagi ni? Oh ada, sampai ke bawah dah. Dia tak scroll. Burung lari lintang pukang. Tahu tak apa? Tahu tak apa? Betul surat 19 tadi? 19 belum lagi. Belum sampai 19 lagi. Hujan berhenti. Oh hebat tu Ustaz Azri. Hebat tu Ustaz Azri. Lepas baca Quran hujan berhenti tu memang Masya Allah. Memang terbaik lah suara Ustaz Azri. Maaf nak faham. Pernah dengar Nabi Daud baca Quran sedap? Maksudnya kitab Nabi Daud Zabur ke? Ya, Nabi Daud Zabur lah. Tak Zabur lah. Itu kitab yang diturunkan Nabi Allah Daud. Tapi bacaan Nabi Allah Daud tu. Bacaan Quran zaman Nabi Allah Daud tu. Masya Allah. Farhatu Fairuzah, juara Qariah Malaysia tu. Sedap bawa taranum Ustaz. Tak boleh nak ikut, muda lagi. Allahu Akbar. Memang dia muda tak kahwin lagi tu. Ada. Anak Haji Panut. Ustaz kenal, sama-sama bermusabaqah sekali. Belum dengan dia masa dengan kakak dia Faizah. Faizah kakak dia. Farhatu adik dia. Okey. Sedih burung Ustaz. Teruk betul engkau. Memanglah. Macam mana burung boleh sedih kita baca Quran? Aduh, ada je ni Ustaz. Burung menangis kali Ustaz. Tengoklah macam mana kita baca Quran sampai burung menangis. Kalau menangis kerana dia menghayati bacaan kita, tak apa. Dia menangis sebab tak sedap, baca tak betul, tajwid salah. Taranum hantama ajalah. Hentam sajalah labu. Okey, terus. Okey tuan-tuan, tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan, jangan duk dengar saja ni. Cuba faham Ustaz nak sampaikan ilmu ni. Okey baik, terus. Kita ada setengah jam lagi. Dalam 5, 10, 15, 20 minit lagi insya-Allah lah. Ustaz ada kerja jap ni. Ada kerja. Nanti sambung lagi akan datang je. Okey. Tak apa, jangan lagi. Sila duduk, jangan lari. Okay. Nak terus. Tuan-tuan, cuba tengok sikit pembahagian seni lagu Al-Quran. Okey. Kalau kita alhamdulillah faham. Fahimtum? Okey. Kalau kita belajar lagu-lagu Quran ni tuan-tuan, Ustaz Mizan Ustaz kami di Perth dah nak masuk maghrib. Masya Allah. Tak apalah Ustazah Nurain. Pergi solat maghrib tu tak apa. Jauhnya daripada Perth tu. Oh Masya Allah. Aduh terbaiklah. Barakallahu fik. Pergi sembahyang maghrib dulu, nanti sambung balik. Kalau dan lah. Kalau tak dan jumpa akan datang. Faham insya-Allah Ustaz? Baik, alhamdulillah. Fahim Ustaz? Oh, masya-Allah. Faham Ustaz? Alhamdulillah. Anak murid cerdik. Lagu apa paling senang lengguk Ustaz? Tak ada lagu yang senang Ustaz Ashraf. Tak ada lagu nak lengguk. Lengguk ni benda susah. Fahim tu? Alhamdulillah. Khair. Ahsan. Kita pernah Qari Malaysia apa? Kita pernah Qari bersama tahun yang sama Ustaz. Saya di Sarawak. Oh.
Ni Ustazah Umi ni ke? Ustazah Umi Sibu Sarawak ke? Allah, lama tak jumpa Ustazah Umi ni. Baik benar Ustaz. Alhamdulillah. Okey, terus. Kita ada masa. Kita tak nak tu. Dalam masa kita menyampaikan ilmu ni, kita orang kata apa, ada juk sikit supaya dia tak boring, dia tak stres. Kita ada iklankan sikit, kita masuk balik. Okey. Pembahagian seni taranum ni tuan-tuan. Dalam bab kita mengaji ilmu taranum Quran ni tuan-tuan. Okey. Allahu akbar, masya-Allah, malunya Ustazah Umi. Ni orang hebat ni Ustazah Umi Sibu ni. Allahu akbar. Tak habis-habis dengan Quran dia ni. Masya-Allah akbar. Tabik spring kali Ustazah Umi. Tabik spring. Masya-Allah. Okey, baik. Ya Ustaz, kalau tak sempat kita jumpa kelas minggu depan ya Ustaz. Terima kasih atas ilmu yang sangat best petang ni. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama. Ustaz doakan barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan barakah ke atas kalian. Insya-Allah. Okey, lagu-lagu seni lagu Quran. Seni lagu Quran dia panggil apa ni? Dia rumus. Ada 7 tarannum tuan-tuan. Ada 7 tarannum. Kan, bayati, hijaz, nahwan, soba, rasika, soba, jiharkah. Ada 7 lagu. Okey, ada 7 lagu. Bayati, hijaz, nahwan, ras, soba, sikah, jiharkah. Ada 7 lagu. Ustaz bagi komen ke Ustazah Kasif Fazilah Kasif lah. Terbalik tu nama dia tu. Komen apa? Bagi sikit komen Ustazah Fazilah Kasif. Kenapa nak komen? Pasal apa? Dia dah johan antarabangsa lah. Ustaz ni baru johan kampung nak komen buat apa? Alah, low class dah. Ustazah ini. Okey, dia ada apa ni? Dia ada 7 tarannum kan tuan-tuan. Dalam bab tarannum tuan-tuan, tarannum ni dia terbahagi kepada 2 tuan-tuan. Tarannum ni dia terbahagi kepada 2. Ingat tu. Ini masuk exam tau, masuk peperiksaan ni. Dah. Nak amal juga, nak ilmu juga ni, nak tengok tahap prestasi kita tuan-tuan. Dia ada 2 aliran tuan-tuan. Tarannum ni dia ada 2 aliran. Aliran yang pertama, dia panggil aliran Misri. Kalau ikut susunan dia, yang pertama aliran Hijazi. Tarannum yang beraliran Hijazi. Yang kedua tarannum yang beraliran Misri. Tuan-tuan, catat poin ni, ini exam. Catat ni tahu. Contoh lah. Kalau soalan tu masuklah, tak masuk nak buat macam mana? Ustaz bagi contoh je. Rasa-rasa macam masuk. Kalau tak masuk, alhamdulillah. Kalau masuk pun alhamdulillah. Okay. Ustaz tak tahu, Ustaz tak pernah buat soalan. Tak pernah tengok soalan tu yang dibuat. Yang dibuat dulu Yusim yang buat. Yang tanda markah pun bahagian akademi yang tanda markah. Ustaz yang mengajar je. Tak tahu. Rasa firasat je, rasa macam masuk je. Masuk catatlah. Okey. Ustaz kata apa tadi? Yang pertama Hijazi. Okey. Yang kedua Misri. Ada 2. Hijazi 1, Misri 1. Okey. Ada 2 ya. Berkembang. Tarannum aliran Hijazi berkembang pada tahun 1940-an. Tuan-tuan, catat. 1940-an tarannum yang beraliran Hijazi. Okey. Yang kedua, tarannum yang beraliran Misri. Tarannum yang beraliran Misri. Ada 2 tarannum beraliran Misri, dia berkembang. Betul. Betul. Okey. Berkembang pada tahun selepas. Tadi sebelum. Kalau Hijazi perkembangan dia sebelum 1940-an ke bawah. Ke depan ni sampai sekarang tarannum yang beraliran Misri mengambil alih kepopuleran. Mengambil alih kepopuleran. Tarannum yang beraliran Hijazi. Maka sampai sekarang orang dah tak banyak menggunakan tarannum yang beraliran Hijazi ni. Ada yang guna tapi tak banyak dah. Tak semua qari mengalungkan dengan tarannum yang beraliran Hijazi. Okey.
Sekarang sampai sekarang dah Taranum aliran Misri mengambil alih. Dia dah take over dah. Ambil Hijazi ni dah. Sebab apa? Cuba tuan-tuan tengok dua ni. Ada beza. Ada beza dia. Macam mana, apa perbezaan antara Taranum yang beraliran Hijazi dengan Taranum yang beraliran Misri? Tengok. Yang tadi beza dia sebelum Hijazi sebelum Misri selepas. Ingat. Hijazi sebelum Misri selepas. Ingat. Okey, poin pertama. Okey. Betul. Jawapan tu. Yang kedua. Kalau Hijazi dipengaruhi suasana padang pasir, panas. Hijaz, aliran Hijazi ni dah suasana dia agak panas. Hijaz, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah ni orang kata boleh kata padang pasir lah dulu. Okey. Padang pasir ni panas. Panas. Maka qari dan qari'ah yang membaca Quran pada tahun tu, betul. Pada tahun tu dah agak meninggi suara dia. Sebab apa? Sebab apa? Terpengaruh dengan suasana orang kata apa, panas. Suhu padang pasir panas. Maka bacaan dia tinggi. Dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, tinggi tuan-tuan, buat memang bukan pancit saja tuan-tuan, tinggal rim lah nanti. Hilang tayar tu. Getah pun hancur, tinggal rim saja jalan tu. Betul, Hijazi Misri. Ustaz Surahani ni dah tengok Hijazi sebelum, Misri selepas. Hijazi panas, Misri sejuk. Misri sejuk. Sebab tu alunan Taranum masa kini sampai sekarang ni dah dia agak sejuk. Bukan sejuk macam mana maksud Ustaz? Bukan sejuk beku gitu. Dah dia agak lembut. Kalau yang ni dia panas, dia kuat. Dia panas ni maka dia jadi suara tinggi. Maka kalau Misri dia rendah sikit. Sebab apa? Yang tadi kalau Hijazi dia padang pasir. Kalau Misri dia sungai. Lembah, wadi, tahu wadi. Wadi lembah sungai. Lembah sungai ni maka dengan deruan air sungai tu maka dia menangkan jiwa. Tuan-tuan yang stres pergi sungai. Pergi sungai. Tuan-tuan pergi sungai. Pergi sungai. Okey, pergi sungai boleh menghilangkan stres. Okey, jadi duduk kat sungai maka dia akan mengalunkan Taranum dengan dalam keadaan yang orang kata apa, nada yang rendah, lemah lembut, menusuk kalbu, menusuk hati, dengar pun masya-Allah, seronok, Allahu akbar. Disebut tak? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tu contoh tu. Tu contoh. Hijaz panas, Misri sejuk, sungai. Okey, wadi. Okey. Tempat dia apa ni? Ustaz, bukan sungai wadi Bukan sungai wadi nama dia. Wadi tu lembah sungai. Bukan nama sungai wadi. Wadi tu maknanya lembah, tempat yang rendah lah. Tapi ada alunan sungai. Ada aliran sungai. Maka duduk kat sungai setenang. Maka dia efek suasana yang sejuk mendamaikan. Itu aliran Misri. Okey, baik. Kalau Hijazi iramanya dan rentaknya lebih lincah, dengan nada suara yang meninggi kehangatan, panas. Tuan-tuan baca Quran. Tuan-tuan ambil Quran baca tengah panas tu. Ya. Okey, ada. Okey ya. Okey baik. Jadi ada efek lah. Tuan-tuan baca Quran dalam aircon, dalam bilik kelas tu. Ada kacau sekejap
Okey. Jadi ada aircon. Kalau kelas ada aircon, ada kerusi macam ni, ada meja, duduk santai, sejuk. Baca Quran pun macam mana. Kan okey tu. Dah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, Allah terbaik, Allah Taala sahaja yang terbaik, ustazah. Ini yang dhaif, al-faqiru ila Allah. Ni faqiru ila Allah, faqiru ila Allah. Miskin. Okey, baik. Yang ketiga, irama rentaknya lembut. Tadi dia kata lincah, tinggi, lembut. Kalau Misri dia lembut, nada suara yang sederhana. Sejuk je hati dengan ustaz. Allahu akbar. Tu yang kata nak tarik ustazah tu. Nak tarik ustaz dan ustazah tu. Nak supaya baca, bila kita baca ni, oh, Allahu akbar, rasa macam tu yang nak tu. Bagi semangat. Baca Quran ni. Quran memang terbaik. Jangan lari daripada Quran. Jangan lari daripada Quran. Dampingi Quran. Biar Quran duduk sini. Baru terbaik. Okey, suasana agak panas Hijaz, maka qari dan qariah pada tahun tu, bukan tahun tu je. Dah, pada sepanjang tahun 1940-an tu, dah agak tinggi suaranya. Betul lah tu, lebih kurang lah. Terbaik tu Ustaz Fatih. Apa tu? Fatihawati. Ustaz tak tahu ni, lelaki perempuan dah ni. Minta maaf, I'm sorry, minta maaf. Tak nampak, tak ada gambar tu lah. Apa ni, profile, gambar tak ada. Tak apa. Itu tak penting. Yang penting jawapan tu. Okey. Nanti kita ada 5 minit lagi. Ustaz ada urusan sikit. 10 minit. Pukul 6 nanti ada kerja jumpa dengan orang. Nanti kita sambung lagi pada sesi akan datang. Okey, dia kata tu, balik semula ya. Balik semula. Nada, rentak, irama tadi tu. Dah, yang terakhirnya okey, itu di antaranya. Tuan-tuan boleh tengok dalam modul lah. Dia punya perbezaan aliran antara Hijazi dengan Misri. Lepas ni tuan-tuan study dulu. Lain problem. Biasalah lain tak apa okey. Ustaz kat sini pun kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey. Tak apalah, tak apa. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Tak apa. Yang penting kita sabar. Ujian semua tu. Ujian tu. Ada makna tu. Okey, baik. Ustaz nak sambung tadi sikit lagi. 5 minit lagi. Ustaz nak akhiri kelas kita pada petang ni dengan bacaan suratil Fatihah menggunakan tarannum jiharkah. Okey? Yang lagi. Dengar. Fatihah tarannum jiharkah, bacaan secara murattal dalam sembahyang tu. Sabar. Okey. Pembagian seni Quran termasuk dalam ketujuh lagu tadi tu. Dulu dia ada aliran Hijazi tu Ustaz sebut tadi tu. Dia merujuk kepada perkataan, kalau tuan-tuan tengok dalam modul tu, dalam slide Ustaz pun dia ada bihumrin dasash. Slide Ustaz ni nombor 4. Slide Ustaz nombor 4. Ni tak sabar ni. Sabar. Okey, ada nombor 4 slide Ustaz tu. Dalam modul tak tahulah tuan-tuan selak dalam modul Ustaz apa. Nah, pembahagian seni lagu Quran bihumurin dasaj. Dia ada tulis tu bihumurin dasajin. Okey. Ataupun bihusrin dasaj. Ustaz buat ada dua. Bihusrin pun boleh, bihumurin pun boleh. Okey. Apa makna tu? Aduh, lain sedih, slow suara Ustaz tenggelam timbul dari pagi tadi. Okey je, petang ni hujan. Oh, sabar, tak apa, insya-Allah. Kita jumpa next time. Kita jumpa lagi akan datang. Soalan-soalan yang masih rasa terpendam di hati, tolong ajurkan pada sesi akan datang. Simpan, tulis. Ustaz jawab. Okey, surah Fatihah Tanah Jakah. Ya, kejap lagi. 5 minit. Nak habiskan yang ni dulu. Page 4 Ustaz. Okey, sila. Page 4 ada pembagian seni lagu Quran. Bihumrin dasash. Orang kata apa? Dia punya gabungan bihu, ba tu bi lah. Itu perkataan bi tu ba. Ada ha tu ada hu, bihu, ha. Humu. Humu ni ataupun sad, mim ataupun sad. Bihusrin, bihumurin, sad ataupun mim. Rin tu ra. Dasaj. Bukan jasad ni, alamak, jasad dah pula dah.
Kejap lah. Bihum jasad pula dah. DASAJIN. Dasajin. Kena edit sikit ni. Apa pula ni? Okey. Dasaj. Okey. Ba merujuk kepada bayati. InsyaAllah boleh ulang tonton nanti rakaman kuliah Ustaz dalam grup. Okey, boleh, tak ada masalah. Boleh nak tengok sampai muntah pun tak apa. Tak ada masalah. Tengok biar sampai penat. Biar habis bateri tu. Biar habis kuota tu. Tengok Quran tak apa. Barakah. Barakatul Quran. Okey. Ha tu merujuk kepada Hijaz. Sin, Sad ataupun Mim merujuk kepada Sabah. Sabah. Okey. Apa tu? Ra, Rin. Merujuk kepada Ras, Taranum Ras. Okey, merujuk Jim bihumurin dasajin. Merujuk kepada apa tu? Sikah. Sikah dan dasajin. Da tu dasaj. Merujuk kepada Taranum Nahwan. Nahwan ya. Okay, jadi ada 7 lagu lah. Bayati, Hijah, Nahwan, Ras, Sabah, Sikah, Jiharkah. Okey. Okey, boleh Boleh tuan-tuan ya. Untuk setakat ni tuan-tuan untuk setakat apa ni? Modul kita ni. Modul kita ni tengok sampai muntah. Apa lah kau? Tengok sampai muntah. Jangan dah ulang. Muntah sungguh nanti kan. Jangan tengok Quran sampai muntah. Dah, tengok ustaz sampai muntah tak apa. Jangan tengok Quran. Tengok Quran. Nah, okey. Bihumurin dasajin sampai mana dah? Kanun. Okey, dasajin sampai sini. Aliran Hijazi dah, Misri dah. Okey. Nanti kita masuk topik next time kita masuk topik 2. Okey, kita masuk topik 2. Kita habis hari ni masuk topik 1. Topik 1. Topik 2. Okey. Tengok jadual lah, tengok jadual. Okey, setakat ni kita habis sini lah. Kita habis sini. Okey, jadi ustaz nak feedback daripada ustaz dan ustazah semua soalan-soalan sepanjang masa hampir 2 jam ni untuk menjawab beberapa soalan daripada tuan-tuan. Ustaz dan ustazah. Ustazah, golongan asatizah. Okey. Soalan. Okey. Tuan-tuan, cepat. Ada soalan tak? Yang terlepas tu boleh tengok ulang tonton ulang siaran. Okey, ulang siaran dalam rakaman kuliah ni. Ini rakaman ni. Okey, Ustaz tunggu soalan daripada ustaz dan ustazah kalian. Okey. Nak jawab ni tak sabar nak jawab ni. Sabar. Nak bagi jawapan ni. Teruskan je Taranum Al-Fatihah Ustaz. Dah tak ada soalan. Maaf Ustaz, dah masuk bahagian tingkatan suara ke? Tingkatan suara belum. Itu next time. Next time kita masuk bahagian suara. Okey? Masuk bahagian suara belum lagi. Nanti kita buat ada tabaqat suara. Gambar rajah tu tak nampak lagi tu. Gambar rajah dalam slide Ustaz tu. Channel YouTube setakat ni belum lagi buat channel YouTube Ustaz. Masih dhaif lagi ni. Saya bagi contoh nama qari yang beraliran Hijazi. Nama qari Jiharkah Ustaz. Tunggu modul sampai baru lebih faham. Ustaz Nahwan tu dalam aliran Hijazi tu. Dua-dua. Nahwan tu Hijazi atau Misri. Dua-dua. Sebelum 1940-an pun ada mengalungkan Nahwan dalam Hijazi ada. Selepas 40-an pun ada Misri. Dua-dua. Tak faham nak buat nada rentak dan irama. Nanti kita belajar.
Nanti kita belajar. Nanti Ustaz ajar. Nanti Ustaz ajar dalam topik yang kedua next time. Syok betul dengan Ustaz, dengan suara Ustaz ngaji. Kalau boleh download. Allahu Akbar, masya-Allah. Tak payahlah malulah. Malulah nak download suara macam keledai ni. Menggunakan bihomrin dasar. Okey. Tak apa. Bihomrin dasar ni sama aja, bukan orang kata apa ni dalam mana tadi? Yang menggunakan bihomrin dasar tak? Apa ni Misri pun sama diguna dalam bihomrin dasar juga, bukan Hijazi saja. Okey, ayat dibaca khusus dia baca dengan hanya satu lagu Ustaz. Oh, ayat dan ada ayat-ayat yang dikhususkan dibaca hanya dengan satu lagu, tak dengan pelbagai lagu. Dalam sembahyang Ustaz Azri 7 lagu. Ustaz Azri boleh buat. Allah, siapa ni? Sekejap lah. Okey ya. Okey, kita mula dengan Tarannum Fatihah. Tarannum Fatihah, Suratul Fatihah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekadar yang termampu. Sekadar yang termampu, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebelum kita nak tangguh kelas kita pada petang ni, sebelum nak mengundur diri ni, nak jumpa pada next time lagi tuan-tuan. Okey. Nanti Ustaz nak mengambil peluang nak minta maaf banyak-banyak. Okey, nak minta maaf banyak-banyak. Kalau dalam pengajaran Ustaz tadi, penyampaian tadi ada tersilap cakap ke, ada terasa hati ke tuan-tuan, mana tahu, kan? Okey, ada orang kata apa, terasa hati, terguris perasaan, tersentuh jantung, terpecah paru-paru, menyusun 10 jari, memohon kemaafan, ampun dan maaf dipinta, mensuci hening dosa. Itu saja tuan-tuan. Jumpa lagi kelas kita Tarannum Al-Quran dekat di hati. Wallahu ta'ala a'lam. Dah, kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dalam surah Al-Asr dan kita tutup dengan bacaan penutup, doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.